Assalamualaikum. Okay, we are back again. So hari ni kita nak membincangkan topik yang simple, tetapi tak akan jadi simple kalau kita tak praktis. And nak kata topik ni tak penting, dia penting untuk credibility dan marketability anda sebagai seorang guru. So topik kita hari ini ialah 3 cara untuk guru-guru mempromosikan diri ataupun servis anda melalui social media. Okay? So mari kita mulakan. Langkah yang pertama iaitu share sampel material pengajaran anda. Okay, for example, benda yang paling mudah untuk anda lakukan adalah katakan dalam buku teks. Okay, buku teks ada satu soalan, mungkin soalan tu soalan-soalan tahun lepas ataupun soalan latihan biasa saja daripada buku teks kita bincangkan sebab menjadi satu konten di dalam kita punya social media. So soalan yang sama, okay, boleh anda masukkan ke dalam beberapa social media, tetapi satu video tu anda kena kreatif untuk potong jadi macam apa, customize untuk pelbagai media. Maksudnya kalau macam saya sekarang pakai YouTube kan, YouTube kita boleh bercakap panjang. Okay, so kalau you nak masukkan dalam TikTok, macam mana you nak compress dia jadi pendek? So potong-potong semua kan, ataupun tak ada explanation yang panjang macam ni, kita bagi point sahaja. So macam tu, alright. So point yang kedua, cara yang kedua untuk cikgu-cikgu mempromosikan subjek you ataupun your expertise in the subject you are teaching adalah dengan mendapatkan review ataupun mendapatkan pandangan dari ibu bapa ataupun daripada you punya pelajar sendiri. Alright, tapi berhati-hati, bukan semua social media membenarkan anda berkongsi apa-apa konten yang melibatkan kanak-kanak berusia 18 tahun dan ke bawah. So anybody who is age under 18 is called children. So kita ada social media yang tidak membenarkan kanak-kanak terlibat dalam sebahagian daripada konten di social media platform tersebut. Okay, so berhati-hati. So yang terbaiknya ialah mendapatkan orang kata mendapatkan review secara direct daripada parents sendiri. So parents boleh bercakap on behalf of anak-anak dia. So yang ketiga, okay, tetapi kan sebelum saya masuk yang ketiga, perkongsian secara review ni kepada di dalam social media tak berapalah macam popular sangat. Maksudnya tak popular tu maksudnya bukanlah yang saya menggalakkan sangat, sebab katalah you ada 30 pelajar, takkan you nak panggil 30 pelajar bagi you review and jawapan dia akan jadi sama. Efektif, cikgu ni bagus, cikgu ni smart, cikgu ni kelakar, tu takkan 30 kali akan nak cycle benda tu saja kan. So ada cara yang lebih baik, dan gunakan review sebagai macam tambah-tambah saja. In case kalau you tak ada content sangat, baru you pakai teknik review ni. So yang ketiga, alright, yang ketiga yang kita nak boleh pakai untuk promosikan kita punya credibility, promosikan kita punya expertise sebagai guru di media sosial adalah dengan menulis konten, ataupun bukan menulis as in writing, but sharing content yang betul-betul within your expertise. Sebagai contoh, saya tak nak bagi pada orang lain, saya sendiri. Okay, konten saya, expertise saya, walaupun saya sebagai seorang guru bahasa Inggeris, saya tak nak pakai bahasa Inggeris tu sebagai core content saya. Kalau tengok tak banyak pun video saya mengajar bahasa Inggeris, tetapi saya pakai expertise saya yang lain, yang a bit different from the market, that is kebolehan saya ataupun kefahaman saya yang mendalam tentang pusat tuition punya management. So that is how
lebih macam sikit lah untuk cikgu-cikgu kalau nak promote diri anda. So for example, mungkin senang lah saya cikgu bahasa Inggeris, cakap je dapatlah konten kan. Mungkin senang untuk cikgu bahasa, tapi jangan rasa macam tu. Cikgu-cikgu yang cikgu-cikgu yang subjek lain tak kurang hebatnya sebenarnya. Okay, for example lah cikgu matematik, kita panggil cikgu matematik kan. So cikgu matematik ni nak tulis apa pasal konten? Siapa kata tak boleh? Alright, for example, you boleh membawa balik sejarah matematik di dalam tamadun Islam, siapa dulu memperkenalkan, and then kita boleh memperkenalkan macam contoh sempua. So itu adalah salah satu cara matematik yang diamalkan oleh rakyat negara China. Benda-benda macam tu doesn't mean bila you buat content untuk you punya subject matter, dia mesti latihan, dia mesti soalan, dia mesti jawab soalan, dia mesti jalan kerja. Tak. Okay, boleh je point-point santai. Okay, and then kita kadang-kadang ada lawak-lawak yang macam zaman kecil-kecil kita ada melawak buat macam 2 plus 5, 2 kali 5 berapa? 5 kali 2 berapa? Sama ke tak? Macam tu kan. So soalan-soalan yang simple. Subjek-subjek lain semua. Bagi saya, semua subjek yang kita belajar di sekolah ataupun as we go along mempunyai sejarahnya tersendiri, kan? Dan mungkin kita boleh kongsikan konten sesimpel sejak bila subjek itu diperkenalkan. Contoh, tahun 1996 subjek alam dan manusia dihentikan dan dijadikan tahun terakhir untuk subjek tu dipelajari, dan pada tahun 1997 digantikan dengan subjek saya dah lupa dah nama subjek gantian tu kan. So saya ingat yang itu sebab saya adalah batch terakhir yang belajar alam dan manusia. Nampak? Tu satu konten tu. Kalau nak cerita dah boleh dah. Dah boleh buat dah satu video. Nampak tak? So content does not mean benda yang serius semata-mata. Dia boleh santai dan dia juga boleh jadi macam very focus. So saya harap kita recall balik 3 point yang kita boleh 3 cara yang kita boleh gunakan untuk penuhkan konten kita di social media sebagai seorang guru. Yang pertama tadi, kita share sampel material, share soalan ke, bincang soalan ke, right? Yang kedua ialah minta review sama ada daripada guru ataupun pelajar tu sendiri. Dan yang ketiga, kita tulis konten berkaitan dengan subjek kita. Tak semestinya kena serius, tak semestinya kena susah, dan tak semestinya kena serius tak perlu. Alright, so diharapkan guru-guru dapat sesuatu melalui video ni dan teruskan mengisi konten di social media cikgu-cikgu, sebab kita tak tahu one day apa akan jadi kepada kita. Mungkin satu hari pendidikan bertukar dan hanya melalui medium seperti ini. So bila kita dah ada cukup konten dan kita sangat familiar, muka kita ni familiar dengan topik kita, mungkin kita akan menjadi guru yang dicari dahulu bila berkaitan dengan topik yang kita ajar. So dekat situ kita akan meningkatkan credibility dan marketability kita dalam subjek yang dia ajar. So semoga bermanfaat. Kongsikan video ini kepada guru-guru yang sedang belajar-belajar nak guna social media. Diharapkan teruskan belajar dan just do it, right? Thank you. Assalamualaikum.